Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, syukur pada Allah Taala malam ni kita dapat bertemu lagi dalam rumah Allah Ta'ala selepas menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Kemudian lepas tu kita dapat hadir menyertai majlis ilmu. Malam ni kita sambung pengajian kitab hadis-hadis pilihan atau Al-Ahadis Al-Muntaqabah yang disusun oleh Syekh Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi rahimahullahu ta'ala. Kita sambung dalam bab ilmu dan zikir. Sambung dalam bab ilmu dan zikir, kelebihan mengingati Allah Ta'ala. Ilmu dan zikir, kelebihan mengingati Allah Ta'ala. Tengok tajuk ilmu dan zikir, kelebihan mengingati Allah Ta'ala. Hadis yang ke-74. Ada siapa catat? Saya ingat saya 74. Berapa? Oh, tu dah sampai 99 dah. 99. Okey. Macam tu tengok hadis nombor tajuk ilmu dan zikir, kelebihan mengingati Allah Ta'ala. Tengok hadis nombor 99. Hadis nombor 99. Tengok dalam bab ilmu dan zikir, kelebihan mengingati Allah Ta'ala. Hadis nombor 99. Kalau yang pakai kitab macam saya ni, yang cetakan yang besar ni, muka surat 304. Muka surat 304. Macam mana? 318. Jap saya ya ke? Subhanallah. Tirah wa tafarraqa, tu dah selesai. Subhanallah, alhamdulillah. Oh, 318. Okey, maknanya 136 lah last hadis. Sebab saya ada tempat saya catat, ada tempat tak catat. Kadang saya pun terkeliru kadang. Musa apa? Last 318. Okey, baik. Mana hadis yang ke-136? Hadis nombor 99. Muka suratnya berapa? 318. Okey, muka surat 318. Okey. Hadis yang Sayyidina Abu Hurairah tu. Betul? Sayyidina Abdullah bin Amr. 316. 8. Muka surat 308 ke 318? 318. Okey. An Abi Hurairah tu kan? Abdullah bin Amr. Sekejap. Hadis nombor 99. Okey, betul lah. Okey. Betul dah betul lah. Okey. Cuma muka surat saya ni yang berbeza. Okey, tak apa. Okey. An Abdullah bin Amr, muka surat berbeza. Saya pakai ni, saya bawa cetakan yang lama. Okey, an Abdullah bin Amr. Itulah saya terkeliru tu, saya terbawa cetakan lama. Maaf lah. Okey, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ma ghanimatu majalisi dzikr. Qala ghanimatu majalisi dzikri al-jannatu al-jannah. Betul kan? Rawahu Ahmad wa Tabrani wa isnadu Ahmad hasan majma'uz zawaid. Okey, sana betul lah. Sebab terkeliru dekat muka surat tu. Okey, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ma ghanimatu majalisi dzikri. Qala ghanimatu majalisi dzikri al-jannah al-jannah. Rawahu Ahmad wa Tabrani wa isnadu Ahmad hasanah. Hadis nombor 99 Hadis nombor 99 tu. Muka surat 318 kan? Betul. Okey.
Sayyidina Abdullah bin Ammar radhiyallahu anhu beliau berkata, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah ganjaran dan pahala majlis zikir? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ganjaran bagi majlis zikir ialah syurga. Masya-Allah. Ini hadis ni ialah Nabi SAW ditanya oleh Sayyidina Abdullah bin Ammar radhiyallahu taala anhuma berkenaan dengan kelebihan majlis zikir. Baginda SAW bagi tahu ganjaran bagi majlis zikir ialah syurga. Baginda SAW mengulangnya sebanyak 2 kali. Majlis zikir ialah termasuk dalam majlis zikir ni, maknanya apa-apa saja majlis yang membawa ketaatan kepada Allah Ta'ala maka dinamakan sebagai majlis zikir. Satu majlis zikir, orang dalam majlis tu mereka berzikir dengan meratibkan lafaz-lafaz zikir tertentu, mungkin dengan la ilaha illallah ke, ataupun selawat ke, ataupun istighfar ke, ataupun Allah ke. Itu ialah majlis yang mana mereka mereka meratibkan zikir. Satu lagi ialah juga majlis zikir, apa-apa saja majlis yang membawa ketaatan kepada Allah Ta'ala maka dinamakan majlis zikir. Jadi kalau macam tu, majlis ilmu juga termasuk dalam majlis zikir. Apa-apa saja majlis yang dengannya membawa kepada ketaatan maka dinamakan sebagai majlis zikir. Dan ceramah majlis zikir, maknanya apa majlis yang membawa kepada orang ingat Allah, taat kepada Allah Ta'ala, maka dinamakan majlis zikir. Sama ada diratibkan padanya zikir ataupun tidak, maka dinamakan sebagai majlis zikir. Jadi kalau ikut hadis ni dan berdasarkan pada syarah daripada para ulama, kita duduk dalam majlis ilmu macam ni pun, majlis yang ada baca hadis, majlis yang orang baca Al-Quran, dan juga apa-apa saja bentuk majlis zikir ialah dinamakan sebagai majlis zikir, dan ganjarannya, pahalanya ialah syurga. Maknanya bila kita duduk dalam majlis ni, kita perlu ada satu keyakinan ataupun ada satu gambaran bahawa di akhirat nanti Allah Ta'ala akan anugerahkan kepada kita syurga. Kalau dulu sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kalau dengar bagi mereka syurga itu dah cukup untuk mereka mati untuk dia. Kalau dulu sahabat radhiyallahu anhum, itu kerana mereka duduk dengan Nabi, iman kuat. Kalau mereka dengar satu ganjaran itu syurga, cukup syurga, maka bagi mereka itu sudah cukup untuk mereka bermati-matian untuk dia. Kerana itu ada dalam hadis kan, ada sahabat yang diseksa, Sayyidina Yasir radhiyallahu anhu dengan isteri dia Sumayyah. Mereka ni satu keluarga diseksa awal Islam. Bila Nabi SAW lalu kepada mereka, maka Nabi cukup dengan menenangkan mereka dengan syurga. Nabi kata, sabran ya ala Yasir, wahai keluarga Yasir, sabarlah. Fa inna mau'idakumul jannah, janji bagi kamu syurga. Tapi untuk tu mereka sanggup mati untuk syurga. Kerana seolah-olah bagi mereka tu syurga terbayang depan mata mereka. Waktu tu iman kuat. Tapi bagi kita zaman sekarang ni, kadang kalau sebut syurga, mungkin kita tak terbayang perkara tersebut, tetapi apabila kita menceritakan nikmat syurga, maka akan adanya keyakinan dan semangat untuk kita beramal untuk mendapatkan syurga. Jadi majlis macam ni, majlis ilmu, menghadiri majlis ilmu, menghadiri majlis ceramah yang mana meningkatkan ketakutan kepada Allah dan juga mengingati Allah Ta'ala, maka dinamakan majlis zikir, dan ganjarannya ialah syurga. Allah Ta'ala bagi di akhirat nanti. Baik. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulu Allah azza wa jalla yawmal qiyamah, saya'lamu ahlul jam'i man ahlul karam. Faqila wa man ahlul karam ya Rasulullah? Qala majalisud dzikri fil masajid. Rawahu Ahmad bi isnadain wa ahduhuma hasan wa Abu Ya'la kadzalik. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala mengisytiharkan pada hari kiamat. Pada hari kiamat nanti, hari ini orang-orang yang berhimpun di padang mahsyar akan mengetahui siapakah orang-orang yang mulia.
Ada orang yang bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang-orang yang mulia itu? Baginda SAW bersabda, orang-orang yang duduk dalam majlis-majlis zikir di masjid-masjid. Hadis riwayat Musnad Ahmad, Abu Ya'la, dipetik daripada kitab Majma'uz Zawaid. Masya-Allah. Ini maknanya Nabi SAW beritahu di akhirat nanti, orang yang duduk dalam majlis zikir di masjid-masjid, di akhirat nanti mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kata dalam masjid ni, di dalam masjid, di antara amal yang perlu diambil berat untuk dihidupkan ialah majlis-majlis zikir. Majlis zikir maknanya zikir, satu yang kita zikir lepas solat tu, atau majlis-majlis ilmu, maka semuanya ialah dipanggil majlis zikir. Jadi di masjid ini ada galakan secara khusus untuk dihidupkan majlis zikir di dalamnya berbanding tempat lain. Tempat lain pun ada, di tempat lain pun disunatkan berzikir. Di mana-mana sahaja tempat selain dari tempat yang dimakruhkan ialah disunatkan berzikir. Tapi di masjid ada galakan secara khusus zikir di masjid. Macam sebagaimana kita kata solat jemaah kat mana tempat boleh. Kalau solat jemaah kan mana tempat boleh. Tapi ada galakan secara khusus dan petunjuk daripada Nabi supaya solat jemaah di masjid. Dan kerana itu dibina masjid. Dan juga ada galakan secara khusus yang menggalakkan kepada kita supaya berzikir di masjid. Walaupun zikir pun boleh di mana-mana. Jadi kerana itu jangan salah faham. Kadang-kadang ada orang kata solat jemaah kat mana boleh, zikir kat mana pun boleh. Benar, betul apa kata kamu. Betul, solat jemaah kat mana, zikir kat mana-mana, betul. Tetapi tak sama dengan zikir atau solat jemaah di masjid. Dan itulah tujuan dibuat masjid. Tujuan dibuat masjid ialah untuk solat jemaah dan untuk juga zikir dan lain-lain. Kerana di situ juga pahalanya adalah lebih daripada tempat lain. Satu orang yang solat jemaah dekat bukan masjid, contoh kat rumah ataupun kat mana tempat yang bukan masjid, adalah pahalanya tak sama macam solat jemaah di masjid. Kerana pahala jemaah di masjid adalah lebih besar. Kerana itu di antara yang menaikkan kualiti solat jemaah ialah di masjid. Sampaikan dalam kitab fiqh ada sebutkan antara perbandingan, di antara perbandingan kalau sebagai contoh ada dua tempat, katalah dua-dua sama. Satu bukan masjid, satu masjid. Kalau solat jemaah di mana lebih afdal? Di masjid lagi afdal daripada, ni saya beritahu secara umum, secara umum. Kalau tanpa melihat sebab lain. Maknanya kalau dua-dua tu jemaah dia sama, dua-dua pun ni, tapi satu bukan masjid, satu masjid, lagi afdal mana? Lagi di masjid. Pahalanya lebih besar. Maka begitu juga berzikir, pahala berzikir di masjid ataupun ganjaran galakan berzikir di masjid adalah lebih dituntut berbanding bukan masjid. Walaupun bukan masjid pun boleh berzikir. Di mana tempat pun kita disunatkan untuk berzikir. Bahkan dalam hadis yang bagi tahu di akhirat nanti antara orang yang khusus mendapat kemuliaan di sisi Allah Ta'ala dan dilihat oleh seluruh makhluk ialah orang yang dekat masjid berzikir. Jadi berzikir di masjid. Kalau di tempat kita ni Masya Allah secara umumnya pun, kalau satu orang tu datang sembahyang jemaah lah, pasti dia akan dapat hadir majlis zikir. Paling kurang dia selepas sembahyang. Sebab tu kalau lepas sembahyang tu tunggulah sekejap. Kalau tak ada urusan lah, tak ada urusan. Kalau tak ada apa urusan yang mustahak nak segera ke apa ke, tunggu sekejap berzikir. Kalau lepas sembahyang kan ada zikir, imam baca zikir apa semua tu, itu paling kurang lah. Tapi kalau nak lebih lagi, bonus lagi iaitu atau tambahan lagi, ialah dengan berzikir antara contohnya maghrib isyak. Antara maghrib isyak juga ada ganjaran yang disebutkan di dalam hadis. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang menyertai majlis zikir di masjid ialah mendapat keutamaan ataupun kemuliaan di akhirat nanti. Mereka akan dilihat di hadapan seluruh makhluk. Kurniaan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Majlis zikir di masjid. Para ulama cukup ambil berat di antara waktu yang diambil berat untuk zikir ni di masjid-masjid secara umum berdasarkan hadis, antara waktu yang begitu afdal untuk berzikir di masjid, satu pertama lepas subuh itu pertama. Yang kedua antara maghrib isyak. Yang ketiga ialah satu lagi antara lepas solat asar. Dia sebenarnya mengikut kepada keadaan, tapi maknanya antara waktu-waktu yang dituntut tu banyak akan berzikir lepas di masjid khususnya
ialah antara dia maghrib isyak. Masya Allah sekarang ni kita sedang hidup. Tadi semayang jemaah, lepas tu ni. Tapi satu lagi jangan lupa tinggalkan niat itikaf. Niat itikaf jangan lupa. Kemudian satu lagi ialah lepas subuh. Bahkan ada hadis bagi tahu siapa yang semayang subuh berjemaah, kemudian dia terus duduk kat tempat dekat tempat solatnya. Terus duduk tempat solat tu maksudnya dalam masjid tu lah, dalam masjid tu. Sampailah dia tunggu isyraq. Dan lepas tu dia semayang isyraq. Lepas tu dia semayang isyraq 2 rakaat. Dia akan dapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Jadi kan itu lepas semayang subuh, antara waktu yang dituntut tu banyakkan zikir selepas semayang subuh. Dan juga satu lagi maghrib isyak. Antara maghrib dan isyak. Selain daripada tu, yang nombor 3 iaitu antara asar. Jadi kalau kita ikut sebenarnya yang betul-betul dituntut 2. Tapi kalau tambah satu lagi, kalau orang tu ada masa, lepas asar. Lepas semayang asar. Sebab apa? Kerana dalam Al-Quran pun kata zikirlah pagi dan petang. Kalau pagi petang makna pagi lepas subuh, dan kalau petang lepas asar, lepas semayang asar. Tapi kalau kita melihat kepada masyarakat di tempat kita, biasanya kadang-kadang ada yang sibuk kerja, mungkin asar susah sikit. Asar ni kan susah sikit. Tapi mungkin subuh boleh lagi kalau mereka yang tak kerja jauh. Kan subuh boleh lagi bagi mereka yang tak kerja di tempat yang jauh. Tapi kadang-kadang orang kerja KL, kadang lepas semayang subuh pun dah terus nak pergi bertolak. Tapi kalau mungkin orang kerja dekat-dekat, kalau dia mungkin duduk Seremban, mungkin dia pergi pun setengah jam. Kan kadang-kadang katalah 7.30 pun masih sempat lagi. Kalau dia bertolak lah kan. Jadi bermakna lepas semayang subuh antara waktu yang diambil berat untuk zikir. Kan sebab itu juga kadang-kadang penting juga kadang disampaikan, kalau lepas semayang subuh ni, kalau imam tu zikir panjang sikit, janganlah marah. Bahkan itu adalah baik. Kan itu adalah baik. Kan yang marah tu orang pencin. Ingatkan marah sebab apa? Rupanya sebab terlambat nak pergi kedai kopi. Itu je sebenarnya. Kerana kita pun fikir imam ni zikir panjang, dia marah. Yang peliknya marah tu orang pencin. Rupanya sebab dia ada dia punya kedai kopi pot dia tu. Dia lambat pergi. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi sebenarnya kalau semayang subuh tu, kalau contoh kita imam zikir panjang sikit adalah baik. Panjang sangat bukanlah, tapi makna panjang yang sederhana. Macam di tempat kita banyak tempat-tempat yang lepas semayang subuh ada zikir la ilaha illallah 100 kali. Itu je tambah pun, lain tak ada apa sangat pun. Lain-lain tu mungkin tambah sikit. Biasanya kadang imam mungkin tambah sikit 3 kul, lepas tu la ilaha illallah. Kan? Jadi itu okey lah tu. Bahkan lepas subuh dan juga dalam masjid. Tuan-tuan dah masuk masjid, duduk dalam masjid. Jadi tunggulah zikir untuk dapatkan fadilat berzikir dalam masjid. Sebab kita ni kadang waktu lain tak ada nak zikir pun. Jadi paling kurang bila imam dah buat, jadi kalau kita ada peluang duduklah. Bagi mereka yang tidak ada halangan. Tapi kalau ada halangan, tak apalah, boleh tinggalkan. Baik, sambung. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu wa ma riyadul jannah? Qala hilaqud dzikri. Rawahu At-Tirmidzi. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu melihat taman-taman syurga, maka nikmatilah hasilnya. Para sahabat radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, apakah itu taman-taman syurga? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, halkah-halkah zikir. Ini satu mungkin makna taman syurga, maksudnya di akhirat nanti. Maknanya bila kamu menyertai taman syurga dekat dunia, akhirat nanti kamu akan dapat taman syurga. Kamu akan dapat taman syurga. Maksudnya satu orang bila kata dia menyertai halkah zikir kat dunia, dia akan dapat taman syurga di akhirat nanti. Dalam syurga nantilah. Dalam syurga. Ataupun boleh juga maknanya taman syurga di sini iaitu majlis-majlis zikir ialah gambaran taman syurga kat dunia. Tak sebiji tu tak, tapi gambaran. Kerana apa? Kerana dalam hadis ada beritahu ahli syurga ni hidup mereka zikir, tasbih. Sampaikan mereka keluar masuk nafas mereka pun mereka tasbih puji Allah Taala. Jadi ahli zikir begitu banyak ahli syurga begitu banyak berzikir. Maka gambaran bagi ahli syurga dekat dunia ini ialah majlis zikir. Jadi seolah orang yang hadir majlis zikir itu seolah-olah berada dalam gambaran berada pada taman syurga. Sebab apa? Zikir. Berzikir seperti mana ahli syurga mereka berzikir. Dalam hadis kan, yulhamunan tasbiha wa takbira fi kulli nafas. Dalam hadis beritahu bahawa orang yang ahli syurga ni
Setiap nafas mereka keluar masuk, mereka puji Allah Ta'ala. Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ahli syurga. Bila mereka jumpa bagi salam, Assalamualaikum. Itu ahli syurga. Tak ada dengki, tak ada marah, tak ada masam muka. Itu hidup ahli syurga. Maka begitu juga kita dalam majlis zikir biasa macam tu. Kan? Kita berzikir dan kita tak ada marah dengan orang. Okey, baik. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabi faqala ma ajlasakum qalu jalasna nadhkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa man nabi alaina qala Allahi ma ajlasakum illa dhak qalu wallahi ma ajlasana illa dhak qala ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum walakinnahu atani Jibrilu alaihi salam fa akhbarani anna Allah azza wa jalla yubahi bikumul malaikah, rawahu Muslim. Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi ke satu halqah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Lantas baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah yang telah menyebabkan kamu duduk di sini? Ini halqah para sahabat ni dalam masjid. Halqah kan? Halqah para sahabat radhiyallahu anhum dalam Masjid Nabawi. Mereka duduk kumpul. Lantas baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah yang telah menyebabkan kamu duduk di sini? Para sahabat radhiyallahu anhum menjawab, kami duduk mengingati Allah Taala. Kami duduk mengingati Allah Taala dan bersyukur atas ihsan Allah Taala kepada kami kerana memberi petunjuk kepada kami untuk menerima Islam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, demi Allah, apakah hanya itu tujuan kamu duduk di sini? Para sahabat radhiyallahu anhu menjawab, demi Allah, hanya kerana itulah kami duduk di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh mereka bersumpah. Seolah macam kalau bahasa kita ni, ya ke betul ke kamu duduk sebab itu je? Maka para sahabat kata, ya, memang sebab itu dia kami duduk. Baik. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya tidak meminta kamu bersumpah kerana mencurigai kebenaran kamu. Namun sebenarnya Jibril alaihissalam telah datang kepadaku dan mengkhabarkan bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala berbangga-bangga dengan kamu di hadapan para malaikat. Allahu Akbar. Lagi apa lagi kelebihan nak kan? Allah berbangga di hadapan para malaikat dengan hamba-hamba dia yang taat ni. Okey, dalam syarah hadis, dalam Fathul Bari pun ada diterangkan kenapa Allah bangga dengan para malaikat. Kenapa Allah nak bangga dengan para malaikat? Maksudnya Allah kata, tengok hamba aku ni, kamu tengok wahai malaikatku, mereka taat pada aku, zikir pada aku. Kenapa Allah bangga dengan para malaikat? Sebab kerana waktu Allah Ta'ala nak cipta manusia, bila Allah Ta'ala nak cipta manusia, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bila Allah nak cipta manusia, Allah bagi tahu dengan para malaikat, aku nak jadikan di atas muka bumi ni khalifah. Apa malaikat kata? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat kata, wahai Allah, kenapa nak ciptakan manusia kan? May yufsidu fiha, mereka akan buat kerosakan di muka bumi, mereka akan menumpahkan darah, sedangkan kami ni duk tasbih puji engkau. Seolah macam malaikat kata, tak payahlah, buat apa nak cipta mereka. Soalan macam itulah kata malaikat. Tapi apa Allah kata? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tak tahu, wahai malaikatku. Jadi bila Allah dah ciptakan manusia, Allah Ta'ala buktikan di hadapan para malaikatnya bahawa di kalangan hamba aku ada orang yang taat kepada aku, bukan kamu je. Sebab tu aku tahu apa yang kamu tak tahu. Jadi Allah Ta'ala pun berbangga dengan para malaikat. Itu satu. Maknanya sebab dulu malaikat pernah kata manusia ni jahat. Sebenarnya bukan juga mereka tersama. Sebab kalau dalam tafsir ada bagi tahu, dalam tafsir Tabari ada bagi tahu, sebelum daripada Allah cipta manusia kat muka bumi, Allah dah cipta makhluk lain. Semua makhluk lain yang datang sebelum manusia dekat atas muka bumi semua buat kerosakan. Bila Allah nak cipta manusia, malaikat pun mengkiaskan kepada makhluk yang terdahulu, seperti mana dulu buat kerosakan, mereka pun akan buat kerosakan. Jadi tadi buat apa nak cipta mereka sebagai khalifah kat muka bumi? Maka itu Allah kata, Allah tahu apa yang kamu tak tahu, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Itu satu. Yang kedua, Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada para malaikat mereka dalam hati mereka, dalam diri mereka tak ada unsur maksiat. Malaikat ni Allah Ta'ala cipta secara umum, malaikat
dalam hati mereka tak ada dorongan syahwat. Dalam hati mereka hanya ada dorongan taat dia. Itu malaikat. Malaikat kan, dalam hati mereka tak ada unsur syahwat, unsur maksiat syahwat tak ada. Diorang ada taat je, malaikat. Tapi dalam hati manusia, dalam diri manusia Allah cipta dua-dua. Unsur taat pun ada, tapi unsur syahwat, maksiat pun ada. Dorongan, maksudnya dorongan. Malaikat hanya ada dorongan taat, tapi manusia ada dorongan taat dan maksiat, dua-dua ada. Kadang-kadang ada orang yang menang dorongan syahwatnya. Tapi ada orang, bahkan ramai orang juga yang menang dorongan taatnya, maka dia melakukan ketaatan. Jadi siapa lagi hebat? Siapa lagi hebat? Manusia lah. Sebab tu manusia kalau taat lagi hebat daripada malaikat. Sebab apa? Sebab manusia taat dalam keadaan didorong juga oleh maksiat. Malaikat taat tak ada dorongan. Dia memang baik, senang cerita memang orang baik, kan? Tapi dan mereka melakukan kebaikan, maka tak hebat lah. Tapi manusia walaupun didorong oleh keburukan, tapi mereka tetap taat. Maka yang mana lebih hebat? Dia lah lagi hebat. Dia macam ni lah, contoh kata suasana, contoh kata nak mudah faham macam ni. Satu orang duduk dalam suasana baik, semua wali-wali kan duduk ni, kemudian dia membesar dalam suasana tu, maka dia baik. Dia baik. Orang kata biasalah. Memang dia lahir dalam keluarga baik, sekeliling dia pun baik, maka dia tu baik. Oh, kita kata biasa. Tapi satu orang katalah contoh kata lahir membesar dalam suasana jahat, maksiat, sekeliling orang buat maksiat. Tapi tiba-tiba dia ni soleh. Dia lahir jadi orang alim, jadi orang baik. Orang kata memang betul dia ni orang hebat. Kan? Contohlah katakan satu orang alim lahir daripada kampung orang jahil. Sekampung tu semua orang jahil, tiba-tiba dia alim lahir. Orang kata hebat. Tapi kalau memang satu orang lahir daripada kampung para ulama, orang kata biasa. Maka macam itulah. Jadi maknanya manusia ialah dalam diri dia ada dua-dua unsur. Syahwat, syahwaniyah, syahwat, dan satu lagi ialah dorongan apa? Dorongan taat. Jadi mereka bila taat lagi hebat. Sebab itu manusia kalau lagi tak, bila dia taat, dia lebih hebat daripada malaikat. Tapi kalau dia tak taat, dia lagi hina daripada binatang. Kan? Balhum adal, lagi teruk daripada binatang. Sebab apa? Allah bagi pada dia akal. Allah Taala bagi pada dia akal. Okey, sambung. Itu Imam Ghazali rahmatullah alaih, kalau tuan-tuan tengok dalam kitab permulaan kitab Ihya Ulumuddin, ke awal tu Imam Ghazali ada bahaskan berkenaan dengan ilmu dan akal. Bab kitabul ilm, bab ilmu dan juga bab akal. Kat situ Imam Ghazali rahmatullah alaih ada terangkan kenapa Allah jadikan manusia ni kalau taat lagi mulia daripada malaikat, daripada seluruh makhluk lain. Itu penerangan yang panjang. Baik. Okey. An Abi Razin radhiyallahu anhu annahu qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka ala milaki hadzal amr alladhi tusibu bihi khairad dunya wal akhirah, alaika bimajalisi ahli dzikri, alaika bimajalisi ahli dzikri wa idza khalauta faharrik lisanaka mastata'ta bi dzikrillah. Al hadits rawahu al Baihaqi fi Syu'abil Iman. Hadis ni penting. Hadis ni sebenarnya penting untuk jaga diri, lagi-lagi akhir zaman ni. Okay, baik dia. Apa dia? Sayyidina Abu Razin radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, apakah patut aku memberitahu kamu? Apakah patut di sini macam lebih kurang kita kata terjemah dia mudah faham? Nak tak? Itu dah. Nak tak aku beritahu kamu? Okey. Nak tak aku beritahu kepada kamu perkara asas dalam agama yang dengannya kamu akan mendapat kebaikan dunia dan akhirat? Nak tak aku beritahu kepada kamu perkara asas dalam agama yang dengannya kamu akan mendapat kebaikan dunia akhirat? Tonggak pada segala perkara, kamu nak dapat kebaikan dunia akhirat. Tengok, ini pesan highlight kan. Sebab lagi-lagi akhir zaman ni, ini antara jalan nak selamatkan diri. Lagi-lagi akhir zaman ni, apa Nabi SAW beritahu? Duduklah dalam majlis orang-orang yang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kamu bersendirian, maka sentiasalah gerakkan lidah kamu untuk mengingati Allah Ta'ala. Hadis riwayat Baihaqi, dipetik daripada kitab Syu'abul Iman, dipetik dari kitab Mishkatul Masabih. Baik. Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala. Maknanya dalam hadis ni Nabi SAW beri pada kita galakan, kalau kita nak dapat kebaikan dunia akhirat, selalu duduk dalam majlis orang baik-baik. Dalam majlis ilmu, majlis iman, majlis zikir. Itu kalau kita bersama dengan masyarakat.
selalu duduk dalam majlis orang baik-baik. Satu. Dan kalau kita tak ada duduk dalam majlis orang baik-baik, kalau kita duduk seorang-seorang, maka cara nak jaga diri ialah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan penyelamat. Nabi bagi tahu, bukan saya bagi tahu. Zaman ni sampailah akhir zaman, kalau kita nak selamat, maka kita lakukan demikian. Apa dia? Iaitu yang pertama ialah apa dia? Yang pertama ialah kita duduk dalam majlis orang baik, bersama dengan orang baik dalam majlis zikir. Tapi kalau kita tak dapat seorang-seorang, jaga zikir. Nabi SAW pesan kepada kita, siapa buat ni selamat. Ni Nabi bagi tahu. Nabi SAW dah bagi tahu bahawa apa dia? Iaitu kalau siapa yang lakukan demikian, dia akan dapat kebaikan dunia dan akhirat. Selalu sertai majlis zikir. Kalau tak dapat duduk seorang-seorang, jangan tinggalkan zikir. Gerakkan lidah untuk berzikir. Nabi SAW beritahu gerakkan lidah untuk berzikir. Ada zikir dengan hati je. Ada zikir dengan hati. Para ulama kata macam dapat nikmat syukur dengan hati. Tapi ada zikir dengan mulut, dengan lidah. Di antara satu orang nak dapat istiqamah berzikir, ialah kena banyakkan zikir dengan lidah. Lidah ni bila selalu berzikir, maka hati akan bergerak, akan berzikir. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, satu orang bila niat disunatkan lafazkan. Bila lidah bergerak, hati akan bergerak. Tapi kalau lidah tak bergerak, boleh jadi hati juga tak bergerak. Tak boleh dia bergerak juga, tapi dia susah sikit. Ada orang yang bila dah selalu zikir kat mulut, automatik hati dia pun berzikir. Tapi ni senang ke? Rata-rata kita tak sampai. Makam ni makam tinggi. Makam ni makam tinggi. Secara umumnya untuk nak hati berzikir, dengan lidah berzikir. Sebab tu bila cakap, dia akan masuk dalam hati. Tapi kalau ada orang sampai satu tahap, lidah dah biasa berzikir, kalau lidah dia tak bergerak pun, tapi hati dia berzikir. Senang ke? Ni kita tak payahlah. Kalau selagi duduk lepak-lepak kedai kopi, tak payah cerita. Ini makam tinggi. Ini makam tinggi. Kerana ada dibincangkan oleh para ulama berkenaan dengan zikir dengan hati, dengan zikir dengan lidah, mana afdal? Zikir dengan hati, zikir dengan lidah, mana afdal? Kalau mana makam tinggi, zikir dengan lidah, hati itu makam tinggi. Tapi sebelum nak dapat zikir dengan hati, zikir dengan lidah dulu. Dan dalam hadis galakkan pada kita zikir dengan lidah. Sebab itu juga antara sebabnya bila kita berniat disunatkan lafaz. Sebab tu sunat niat lafaz. Sebab bila kita berlafaz, maka dia mudah masuk dalam hati. Sebab itu dalam kitab fiqh beritahu sunat niat tu kerana nak membantu masuk niat dalam hati. Tapi satu orang kalau lah kata tak lafazkan niat dalam hati pun sah. Kan niat dalam hati dia sah. Sebab niat tu tak wajib. Tapi lidah tu membantu hati. Jadi kerana tu apa kita cakap juga akan masuk dalam hati. Mudah cakap dalam dia akan masuk dalam hati. Sambung. Okey, masya-Allah, ini hadis. An Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala qil ya Rasulullah ayyu julasaina khair? Qala man dzakkarakumullahu ru'yatu wa zada fi amalikum mantiqu wa dzakkarakum bil akhirati amalu. Ni hadis ni tuan-tuan cuba ingat. Paling kau ingat maksud pun tak apa. Ini antara hadis yang begitu penting. Hadis ni highlightkan dan ingat betul-betul. Dalam berteman, cari kawan. Baik. Rawahu Abu Ya'la wa fi Mubarak bin Hasan wa qad wuthiqa wa baqiyatu rijalus sahih Majma'uz Zawaid. Baik. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ada orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah teman yang paling baik untuk kami duduk bersamanya?" Siapakah teman yang paling baik untuk kami duduk bersama dia? Siapa teman yang paling baik untuk kami duduk dengan dia? Baik. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, okey, tengok sifat-sifat Nabi beritahu. Pertama apa dia? Seseorang yang apabila kamu melihatnya menyebabkan kamu teringat kepada Allah Ta'ala. Itu pertama. Dan percakapannya akan menyebabkan amalan kamu bertambah. Dua. Yang ketiga, amalannya menyebabkan kamu teringatkan akhirat. Ni orang ni yang cari kawan macam ni. Siapakah teman yang paling baik untuk duduk sekali dengan dia? Iaitu apabila kamu melihatnya menyebabkan kamu ingat Allah Ta'ala. Tengok dia, ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau kita tengok dia, kita teringat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kerana keadaan dia, pakaian dia. Sebab itu para ulama kata sunat pakai pakaian yang baik.
Bila kita pakai pakaian baik ni, orang tengok kita kan, masya-Allah, ada teringat Allah Taala. Kan? Dan percakapan yang menyebabkan amalan kamu bertambah. Dia bila bercakap menyebabkan kita lagi nak semangat beramal bertambah. Dan amalan yang menyebabkan kamu teringatkan akhirat. Bila tengok amal dia ni, ini biasa dilihat pada orang-orang ulama-ulama yang soleh. Kan, para ulama yang soleh. Kan? Pengarang kitab ni, kita sekarang sedang baca pengarang kitab ni pengarang dia Syekh Maulana Yusuf Kandalawi rahimahullahu taala. Beliau banyak orang yang rapat dengan beliau yang dah meninggal. Tapi antara orang yang sempat dengan beliau pengarang kitab ni guru saya pun sempat dengan pengarang kitab ni, Maulana Ehsan. Jadi memang mereka pun menceritakan bahawa apa yang mereka lihat pengarang kitab ni, maknanya apa yang disebutkan dalam hadis ni teringatkan. Duduk dengan dia tak cerita perkara lain, hanya cerita pasal agama, cerita berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok amal dia, kita punya teringat akan akhirat. Tengok amal dia, maka teringat akan akhirat. Mana taknya kan, satu hari zikir 10,000, solat malam ratusan solat rakaat malam, solat rakaat malamnya 200 rakaat malam, solat malam, dan zikirnya 10,000. Bila cakapnya tak ada lain, hanya akhirat. Jadi hadis ni dibawa oleh beliau dalam kitab beliau, dan memang orangnya pun macam tu. Ada meninggal lah tahun 65. Baik, wallahu alam. Sampai itu saja. Jadi semoga Allah Taala berikan kita taufik untuk mencari teman-teman yang baik, seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka sallam. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.